Salam sejahtera dan selamat hormat anda bersama saya Nixon Nyambar dan ini pantau agenda reformasi dan dalam kepelbagaian berita yang kami bawakan di Esrawani berkenaan dengan politik, ekonomi, sosial. Hari ini kita nak berbicara ataupun berbincang berkenaan dengan satu topik yang sedikit berlainan, iaitu kita nak bercakap berkenaan dengan prestasi bola sepak negara yang mana dalam perkembangan ataupun berita baru yang kami kongsikan semalam, Esko Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Christopher Raj mengambil tanggungjawab penuh selaku pengurus pasukan skuad muda negara B17 susulan tidak berjaya membawa Malaysia layak ke Piala Asia B17. Beliau dalam satu kenyataan media pada Isnin berkata dia melepaskan jawatannya selepas tidak berjaya membawa skuad muda mengulangi pencapaian sebelum ini apabila layak ke saingan Piala Asia B17 2023. Dan kalau boleh saya petik apa yang dikatakan oleh beliau, kata beliau perjuangan skuad muda negara B17 menemui jalan noktah ke Piala Asia apabila diikat Laos 2-2. Dan beliau mengakui masih banyak yang perlu pasukan perbaiki, tapi beliau yakin muka baru yang akan menggantikan beliau nanti mampu menjalankan tanggungjawab dengan lebih baik. Beliau dalam masa yang sama mengucapkan terima kasih serta selamat maju jaya buat pasukan kebangsaan B17. Dan pada jam ini kita sebenarnya nak bercakap berkenaan hal ini, kita nak bercakap berkenaan dengan prestasi sukan bola sepak negara. Skuad muda negara gagal layak ke kejohanan Piala Asia B17 bersama dengan kita iaitu Tuan Muhammad Sadiq Mustafa, pensyarah kanan Fakulti Sukan dan Rekreasi UiTM. Selamat petang, Tuan Muhammad Sadiq. Selamat petang, Dik. Okey, kita nak tanya, kita melihat kepada situasi ini di mana silapnya di sebalik prestasi lemah skuad remaja negara apabila gagal layak ke pertandingan peringkat lebih tinggi, khususnya layak ke Piala Asia, Tuan? Secara dasarnya kita melihat kegagalan pasukan bawah 17 tahun ini adalah disebabkan atas beberapa faktor. Yang pertama boleh kita lihat adalah tabik urus di bahagian bagaimana kita terlalu bergantung kepada pemain-pemain yang bernaung di bawah Sekolah Akademi Muqtadari di Pahang. Kemudian tu proses pembangunan mereka terbantut disebabkan pandemik COVID-19 dan dalam usia mereka 12 hingga 14 tahun tu mereka tidak mendapat pemberian secara berkesan sama ada di dalam atau di luar negara untuk bermain secara kompetitif dalam bawah usia mereka. Kemudian tu kemelut Akademi Muqtadari itu mereka kehilangan peneraju mereka dan ini tertangguh beberapa ketika menyebabkan usaha untuk melihat membangunkan pemain-pemain yang ada dalam akademi itu terbantut dan dengan jelas sekali ada beberapa isu yang baru saja diselesaikan pada awal tahun. Ini menampakkan bahawa ada sesuatu yang tak kena dalam tabik urus mereka dan pembangunan bola sepak tu. Saya rasa FM perlu mengambil tanggungjawab tersebut kerana kalau mewakili negara itu bukan di bawah FAM, bawah MSN tetapi di bawah FM. Walaupun sekolah sukan bola sepak Akademi Muqtadari itu adalah di bawah penajaan atau pembiayaan Majlis Sukan Negara kerana itu adalah inisiatif kerajaan untuk membantu FAM mengembalikan maruah bola sepak negara. Okey, ada isu-isu lain yang kita lihat adalah satu dengan jelas alaf baru ini memperlihatkan pembangunan sukan bukan sahaja bola sepak di peringkat angka umbi tidak mendapat perhatian yang begitu serius oleh pihak-pihak pemegang taruh sama ada kerajaan iaitu Kementerian Pendidikan dan juga oleh FM kerana FM itu mereka dibelenggu oleh masalah kekurangan dana dan tidak ada penaja yang dapat memberikan dana yang cukup untuk mereka mengembangkan dan meningkatkan prestasi pemain-pemain dengan satu barisan jurulatih yang berwibawa yang dapat meningkatkan prestasi pemain sama ada fizikal atau kemahiran bola sepak dan seni bola sepak itu sendiri. Dan yang kedua, kita melihatkan bahawa kita di pihak kementerian kita terlalu bergantung kepada sekolah sukan. Kita lihat sekolah-sekolah harian dan sekolah-sekolah sukan negeri mendapat dana yang begitu kecil untuk membangunkan sukan. Lebih-lebih lagi sukan berpasukan ini seperti bola sepak memerlukan dana yang besar untuk mereka mengembangkan
pengalaman, kemahiran dalam prestasi pertandingan kompetitif untuk mereka matang dan mahir dalam menguasai aspek taktikal dan teknikal dalam sukan bola sepak prestasi tinggi. Lebih-lebih lagi dalam peringkat Asia, dan kita lihat jiran yang kita perkotak-katikkan dahulu seperti Indonesia, mereka layak ke pertandingan akhir Piala Asia. So kita melihat ke sini ada dua perbezaan senario yang kita perlu belajar dan kita perlu ambil iktibar. Sebaik mungkin FAM perlu menggunakan dana yang diberikan oleh pihak KBS sebanyak 15 juta untuk memperbaiki struktur dan urus takbir bola sepak bawah usia ini atau pembangunan ini untuk kita tidak ketinggalan dan impaknya akan besar di masa akan datang. Nick. Dalam kita menilai prestasi serta hala tuju bola sepak negara terutamanya melibatkan golongan belia ini, kalau kita lihat dari segi program akar umbi yang sedia ada, adakah ia mampu mempersiapkan pemain negara remaja negara untuk menggalas tugas negara ketika mereka menjadi pemain senior di masa akan datang? Dan apa antara program akar umbi yang dapat saya dan juga penonton di luar sana fahami yang sudah ada ketika ini, Tuan Muhammad Sadiq? Kebergantungan FAM kepada pemain-pemain warisan, pemain naturalisasi, pemain-pemain yang diberikan kerakyatan dan juga kita melihat dalam skuad negara sekarang ini 9 orang, 10 orang bermain adalah pemain-pemain yang bukan pemain asal negara, dan itu adalah satu gambaran yang jelas bahawa arah tuju bola sepak negara agak menyimpang dan ini tidak baik untuk pemain-pemain di bawah usia, kerana mereka melihatkan mereka berjuang di peringkat bawah usia 14 tahun, 17 tahun, 16 tahun ataupun 21 tahun, dan akhirnya bila untuk mereka bermain di peringkat senior, mereka tak diberi ruang untuk mendapatkan tempat itu. Itu satu tanda atau signal yang tidak baik untuk pembangunan bola sepak negara. Memang kita dah dapatkan Eastern kejayaan, tetapi ia tidak memberikan implikasi yang sama. Saya anggapkan gaya atau teknik yang kita gunakan saya panggil mas sado lah, mas tiruan lah. Dia tidak asli. Dia tidak memperlihatkan jiwa roh yang sama sebagai rakyat Malaysia. Kita boleh cerita apa sahaja, tetapi kalau mas sado harganya tidak sama dengan mas asli, mas tulen. Jadi itu yang kita lihat dalam bola sepak negara yang ada sekarang di skuad senior, dan dia memberi gambar negatif kepada pemain-pemain yang berada di peringkat bawah usia, kerana mereka tak yakin mereka dapat ruang untuk dan peluang untuk mewakili negara di peringkat senior nanti. So itu yang perlu kita lihat, dan kemudian tu kita perlu juga melihatkan bahawa sejauh manakah seriusnya FAM untuk memberi dan membangunkan jurulatih-jurulatih di peringkat sekolah untuk melatihkan anak-anak sekolah yang bawah usia 7-8 tahun ini yang mempunyai tahap pengetahuan bola sepak yang tinggi, dan adakah mereka berusaha bersama dengan Kementerian Pendidikan negara Malaysia untuk melatih dan begitu juga mengambil usaha di bahagian pembangunan sukan di Kementerian Belia dan Sukan untuk membangunkan para jurulatih yang begitu banyak untuk melatih dan memberikan ruang anak-anak Malaysia yang benar-benar yang lahir di Malaysia untuk menjadi pemain bola sepak yang berkualiti. So usaha-usaha ini saya rasa telah hilang, tidak ada, dan lebih-lebih lagi fokus di sekolah itu banyak kepada e-sport yang kita war-warkan begitu banyak. Kita mungkin maju dalam sukan Olimpik bola sepak adalah dalam e-sport, tapi bukan bersifat yang bermain di atas padang. Itu yang kita jelas kat sini. Itu kalau kita lihat dari segi penyelesaian dan juga cadangan mungkin untuk jangka pendek dan juga jangka panjang, iaitu melihat pada talent-talent ataupun bakat-bakat muda yang masih lagi berada di bangku sekolah. Tapi kalau kita nak lihat pada pendekatan pembangunan bola sepak negara, sekiranya tidak membuahkan hasil, negara mana yang boleh dijadikan contoh buat Malaysia, dan apa contoh yang dilakukan negara-negara ini dalam berjaya membuahkan hasil, membabitkan semua peringkat dalam arena bola sepak, Tuan Muhammad Sadiq? Saya rasa usaha yang paling asas adalah perlu diambil oleh pihak pengurusan FAM adalah mengambil contoh yang usaha dibuat oleh kerajaan Indonesia untuk menjadi tuan rumah kepada Piala Dunia bawah usia. Bila mereka
menawarkan diri menjadi tuan rumah Piala Dunia bawah usia ini, remaja ini, dia sudah tentu memberikan bajet kepada bahagian pembangunan pemain-pemain muda. Dan kita akan berusaha melahirkan jurulatih, kita akan berusaha melahirkan pengadil, kita akan berusaha melahirkan kepegawaian, kita akan berusaha menyediakan kemudahan padang yang berkualiti tinggi. Semuanya akan berkaitan dalam senario dan ekosistem bola sepak. Kalau kita tidak melihatkan usaha itu, kita tidak akan melihatkan perubahan. Dan apa yang ada kat sini adalah bersifat kosmetik, hanyalah make-up saja. Nampak cantik, lepas tu naik sekejap, turun banyak, naik 2-3 tangga, turun 3, 4, 5, 6 tangga. So kita tak nampak kemajuan dan kita bergantung kepada isu-isu kini dan tidak memberi impak besar kepada sukan bola sepak itu sendiri. So di manakah nak datang penaja kalau tidak ada kesinambungan kejayaan dari peringkat bawah usia hingga ke peringkat senior. So kita perlu lihat itu dengan lebih serius dan kita perlu mempunyai orang-orang yang dapat memberikan idea-idea yang bernas dalam membangunkan bola sepak negara supaya mereka perlu boleh terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam bola sepak, bukan setakat berada di atas padang atau melatih pemain, tetapi juga dalam memberikan idea-idea yang bernas dalam pelibatan dalam industri bola sepak itu sendiri untuk kita maju ke hadapan supaya anak-anak kita nanti lebih cergas, lebih hebat, lebih dapat menguasai bola sepak di dalam negara dan begitu juga di luar negara. Nick. Tuan Muhammad Saddiq, mungkin satu soalan akhir sebelum kita ke berita berkenaan dengan arena bola sepak di peringkat antarabangsa. Saya nak tanya dengan Tuan Muhammad Saddiq, adakah Tuan melihat dari segi kos dan juga infrastruktur sedia ada sekarang ini memainkan peranan penting dalam mencipta permata bagi menggalas tugas pemain senior pada masa ini dan seterusnya membawa masa depan sukan bola sepak negara ke peringkat yang lebih tinggi? Adakah Tuan melihat kos dan juga infrastruktur memainkan peranan yang penting dan sekarang ini adakah ini perkara yang dirasakan perlu diberikan perhatian oleh kerajaan? Betul. Saya suka mengambil perkataan permata. Dalam akademi kita ada sekolah permata negara yang melahirkan anak-anak yang kecil dan hasilnya kita lihat seorang berusia belasan tahun masuk ke Universiti Melaya untuk belajar dalam bidang sains. So dalam STEM. So begitu juga dengan bola sepak, kita mesti ada satu projek khas yang membawa dan boleh membawa kepada menghasilkan pemain yang bertaraf dunia. Itu yang perlu kita lihat dan itu memerlukan usaha-usaha yang begitu besar dan jitu yang dimainkan oleh pemegang pemegang taruh bersama dengan kerajaan dan pihak swasta. Saya melihat kat sini peranan bank, peranan institusi JLC tidak ke arah itu. Kita sudah hilang kemeriahan yang kita alami dahulu dalam tahun 70-an, 80-an dan awal 90-an di mana bank, agensi kerajaan, pihak-pihak swasta, anak-anak syarikat JLC kerajaan memainkan peranan dalam menyumbang pembangunan sukan, bukan setakat bola sepak tetapi dalam sukan-sukan lain. Kita lihat kemeriahan itu besar dan memberikan menjanjikan sesuatu yang positif untuk anak-anak terlibat dalam sukan. Dan sekarang ni tidak ada. Kita tak dapat senario itu. Seolah-olahnya telah hilang. Benda itu jadi catatan sejarah saja. So ini yang perlu kita lakukan dan kita perlu pelibatan lebih serius oleh ahli-ahli politik yang memegang tampuk menteri untuk berani meletakkan sukan itu sebagai satu agenda besar mereka dalam setiap kementerian yang mereka terajui. Baik. Terima kasih Tuan Muhammad Saddiq Mustafa, Pensyarah Kanan Fakulti Sukan dan Rekreasi UiTM. Kita mengambil cadangan dan juga pelbagai juga idea bernas yang dikongsikan oleh Tuan Muhammad Saddiq berkenaan dengan arena bola sepak negara. Dan kalau kita nak bercakap berkenaan dengan sukan bola sepak ni, kita nak mengambil inspirasi daripada
bola sepak di peringkat antarabangsa, dan ini berita yang kami kongsikan di Esrawani pada hari ini, yang mana pemain tengah sensasi Spanyol dan Manchester City Rodri diumumkan sebagai pemenang Ballon d'Or 2024 selepas cemerlang bersama negara serta kelabnya. Rodri yang berehat panjang akibat kecederaan anterior cruciate ligament ACL menewaskan pemain Brazil Vinicius Junior dan pemain England Jude Bellingham, kedua-duanya dari Real Madrid, untuk memenangi hadiah berprestij itu. Rodri mengalami kecederaan pada lutut kanan ketika Manchester City seri 2-2 dengan Arsenal dalam perlawanan Liga Perdana Inggeris di Stadium Etihad pada September lalu. Rodri, pemenang kali pertama anugerah itu, memainkan peranan penting dalam membantu The Citizens kendalian Pep Guardiola memenangi trofi EPL kali keempat berturut-turut pada musim lalu. Dia juga dinobatkan sebagai pemain terbaik Euro Jerman 2024 selepas membantu Spanyol menjulang kejuaraan keempat negara Eropah berkenaan. Rodri, kelahiran Madrid, berusia 28 tahun itu adalah pemain tengah bertahan pertama memenangi Ballon d'Or sejak Lothar Matthias pada 1990 dan pemain Spanyol ketiga yang diiktiraf selepas Alfredo Di Stéfano 1957 dan 1959 dan Luis Suarez 1960. Dan kita melihat kepada pasukan bola sepak sensasi yang mana Manchester United semalam, seperti kami kongsikan juga dalam buletin awani, memecat pengurusnya Erik ten Hag selepas merekodkan permulaan dengan prestasi buruk pada musim ini. Dia berkutam pencapaian kelab gergasi Liga Perdana Inggeris itu terperosok di tangga ke-14 selepas 9 perlawanan. Dan keputusan memecat pengurus dari Belanda itu hadir selepas 2 tahun setengah Hag mengendalikan The Red Devils dengan kekalahan terbaru tewas kepada West Ham 1-2 pada Ahad. Ini sekaligus menyebabkan pasukan itu hanya mencatat 3 kemenangan. Menurut Manchester United dalam kenyataan, Ruud van Nistelrooy akan mengendalikan pasukan sebagai ketua jurulatih sementara dibantu oleh pasukan kejurulatihan sedia ada. Ketua jurulatih baru pula akan dilantik kemudian. Kabar angin mengenai kedudukan pengendali berusia 54 tahun itu sudah bertiup kencang sejak musim lalu apabila Manchester United mengakhiri Liga Perdana Inggeris pada kedudukan ke-8, iaitu prestasi terburuk pasukan. Dia sebelum ini telah menandatangani kontrak baru berakhir pada Jun 2026. Meskipun mendapat peluang untuk memulihkan juara Liga Inggeris 20 kali itu, namun keputusan awal memperlihatkan Ten Hag tidak mampu menggapai kecemerlangan berulang The Red Devils. Pantau agenda reformasi berehat seketika, kembali selepas ini.